Okey, Assalamualaikum ya, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. So ada dua soalan yang diajukan kepada saya. Pertama ialah berkenaan PRU 16 dan Barisan Nasional. Mereka minta saya ulas lanjut ya, ini OMBN. Apa yang kita boleh jangkakan jika PRU diawalkan. Dan soalan kedua ialah kenyataan Dr. Akmal selepas Zahid menegur agar jangan usik PH, kemudian Akmal keluar lagi kenyataan, so orang minta saya ulas. So live ini saya ulas berkenaan PRU. Baik, saya pun sudah membuat live sebelum ini menceritakan mengapa saya berpendapat dan yakin, teramat yakin malah, bahawa PRU 16 akan diawalkan. Dengan mudah saya beritahu dalam live ini ya. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda scroll ke bawah dan cari live berkenaan PRU 16 ya. Dengan ringkas saya beritahu dalam live ini, pokok ni, trigger utama ataupun pencetus utama yang mungkin menjurus kepada PRU 16 ialah PRK Mahkota. Now, saya faham PRK dengan PRU tak sama. Malah saya sendiri telah menjelaskan mengapa ianya tak sama. Di PRK fokus adalah kepada calon, di PRU fokus kepada parti. Okey, saya akan jelaskan lebih lanjut isu itu. Tetapi di PRK Mahkota, satu perkara yang menakjubkan telah berlaku yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara setakat ini, iaitu buat kali pertama penyokong PH sanggup sokong calon UMNO. Ini menandakan UMNO telah berjaya pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi dia dengan pengundi penyokong PH. Okey. Now, ini menyebabkan UMNO nampak dia menang besar, walhal sebenarnya dari sudut sokongan Melayu Islam terhadap UMNO tidak berubah, dan sokongan Melayu Islam terhadap Perikatan Nasional tidak berubah. Dan kalau kita buat congakkan undi yang diperolehi oleh UMNO pada PRK Mahkota baru ni dan bandingkannya dengan PRK pilihan raya di Mahkota pada 2022, undi yang diperolehi oleh UMNO ialah undi tradisi UMNO campur undi dari PH seketui. Maknanya jumlah yang PH dapat pada 2022 semuanya pergi ke UMNO. So secara kasar, anggaran kasarnya ialah penyokong PH yang mengundi PH pada 2022 telah mengundi UMNO. So kejayaan ini buat kali pertama adalah kejayaan jentera pilihan raya, bukannya parti. Sebabnya kita tahu ada juga ramai Cina yang telah boikot pilihan raya itu, menandakan ada rasa tidak puas hati terhadap DAP dan UMNO. Dan ini berlaku di Sungai Bakap, di mana ramai Cina tidak keluar, terlalu ramai, untuk mengundi calon mereka sendiri dari PH, dan begitu juga di Mahkota. So boikot Cina buat pertama kali setelah sekian lama sudah nampak terjelas. So mesti ada Cina atas pagar. Tetapi yang keluar mengundi telah bersetuju untuk mengundi calon UMNO. Itu luar biasa, kerana Cina semestinya yang contohnya yang tidak keluar mengundi ini, dia tidak puas hati. Antaranya yang saya kenal pasti ialah isu harga diesel ya, dan juga mereka frust sebab especially isu-isu berkaitan Dr. Akmal dengan Teresa, kemudian isu KK Mat ya. So mereka telah berdekat lamanya menyokong DAP kerana mereka merasakan DAP bukan di bawah telapak kaki PKR, dan mereka meminggirkan MCA kerana mereka merasakan MCA di bawah telapak kaki UMNO. Dan juga mereka menyokong DAP kerana DAP melawan UMNO, lantang lawan UMNO yang difikirkan korup dan sebagainya. So tiba-tiba
UMNO bekerjasama dengan DAP. Mereka pada awalnya boleh tutup sebelah mata, tetapi bila dilihat contohnya perniagaan China diserang ke, ataupun boikot ke, kemudian Teresa diserang dan disiasat, Dr. Akmal tidak disiasat sebelum PRK Mahkota dan sebagainya, mereka merasakan kita lari dari MCA sebab kita rasakan MCA lemah, takut pada UMNO. Ini tiba-tiba akhirnya DAP berjaya jadi kerajaan, masih ada UMNO, masih takut dengan UMNO, masih kena bully. So benda ni adalah persepsi-persepsi yang mungkin timbul. So semestinya ada rasa tidak puas hati. Ini mungkin menjelaskan boikot yang berlaku. Okey. Tetapi yang keluar mengundi menyokong calon UMNO itu adalah kekuatan jentera. Buat kali pertama di Mahkota, jentera perpaduan telah muncul, iaitu kerjasama kolaborasi antara UMNO dengan DAP yang bertungkus lumus, dan juga ada MCA di situ. Okey, MCA di situ, jadi ini mungkin mengujar China. Oh, sekarang ni DAP dengan MCA, dua parti yang mewakili China ni telah bersatu padu berkempen. Ini adalah satu kekuatan baru bagi bangsa China. Mungkin mereka rasa ini adalah satu peningkatan, boleh membawa kebaikan, menjadikan representasi China dalam kerajaan lebih kuat. So saya rasa ini menjadi wow factor. Maknanya MCA sudah pun mendapat kembali sedikit pengiktirafan dari China, malah mungkin sudah dapat sokongan China, tapi ini kita tidak pasti lagi lah. Okay, so contohnya jika UMNO sekarang keluar dari kerajaan untuk tujuan perbincangan, saya pasti jika MCA ikut UMNO, maka undi China akan berpecah. Anyway, itu dah menyeleweng daripada tajuk. So ini kekuatan jentera perpaduan. So UMNO dengan PH sudah dapat formula baru, cara nak merapati pengundi untuk meyakinkan mereka untuk mengundi calon UMNO, atau esok cara nak meyakinkan penyokong tradisi UMNO untuk sokong calon DAP sebagai contoh. Kekuatan ini menyebabkan UMNO sudah kembali kepada zaman kegemilangan dia, di mana dia dapat sokongan China. So ini memungkinkan UMNO mendapat lebih banyak kerusi di kawasan-kawasan di mana UMNO contohnya menang tipis atau kalah tipis. Dengan sokongan China, dia boleh dapat raih lebih banyak kerusi. Begitu juga PH. Saya tidak akan terkejut. Saya tak tahu impak ini sejauh mana. So dalam live saya yang sebelum ni, saya beritahu kita tidak tahu adakah PH akan meningkat sikit, UMNO akan meningkat sikit, atau mereka akan meningkat banyak sampai menang majoriti. Ya, so kita tidak tahu. Tetapi potensi untuk PH dan UMNO mendapat sokongan yang lebih besar ada. Kekuatan di mahkota apa? Kekuatan jentera. So kekuatan jentera yang berfungsi dengan baik dan mampu memecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi masing-masing, ya, PH dengan UMNO, adalah kunci kepada kemenangan PH dan UMNO pada PRU 16. So sekarang yang mereka perlu tunggu ialah PRN Sabah. Saya yakin ianya akan diawalkan, dan keputusan PRN Sabah akan menunjukkan parti mana yang dominan. Adakah Warisan akan jadi dominan? Adakah Bersatu akan kembali dominan? Sebab Bersatu dulu dia bentukkan GRS, kemudian ada yang berpaling tadah. Adakah rakyat Sabah marah dengan Bersatu dan perikatan akan menyusut, ya, di Sabah? Semua ni mereka nak lihat supaya mereka boleh memutuskan nak kerjasama macam mana dengan parti mana. Kemudian saya yakin akan berlaku PRU 16. Okey. Tetapi ya, pada PRU 15 berlaku boikot besar-besaran, sabotaj jentera Barisan Nasional. Ini jelas, saya sendiri lihat. Kita pergi ke kawasan-kawasan kempen, contohnya di Selangor, ada budak-budak jentera Barisan Nasional pakai t-shirt Barisan Nasional, duk lepak bersama jentera Perikatan Nasional, pergi ke kawasan-kawasan di mana mereka seharusnya berkempen. Saya pun dengar mereka memberitahu sokong Perikatan Nasional.
So banyak jentera Barisan Nasional telah, ya, budak-budak yang berkempen dan sebagainya telah, malah saya ada lihat memegang risalah ataupun handout, ya, brosur dan sebagainya Perikatan Nasional. So di Langkawi saya melihat perkara ni. Mereka pergi dan mereka menyeru sokong Perikatan Nasional. Mengapa sabotaj ini berlaku? Kerana bila kita tanya, rasa tak puas hati dengan Zahid ke apa ke, dan ya, juga ada ura-ura akan berlaku kerjasama dengan DAP. Okey, so ini telah sedikit sebanyak mengganggu gugat prestasi Barisan Nasional. Okey, ini berlaku di Selangor, saya lihat, di Langkawi bila saya pergi sana saya lihat. So ini berlaku. So kita tahu di dalam UMNO ni majoriti sebenarnya tidak sehaluan dengan Zahid, baik dari sudut akar umbi maupun pemimpin bahagian cawangan. Itu memang pendapat saya lah. Okey, setuju tak setuju, tapi itu pendapat saya. Now, adakah masih pemimpin bahagian dan cawangan anti Zahid setelah melihat keputusan mahkota, setelah sedar bahawa Zahid telah berjaya pecahkan, dan saya tabik Zahid, ya, dia telah berjaya pecahkan tembok yang memisah pengundi tradisi PH dengan BN. So adakah mereka sudah berubah? Adakah MP-MP dalam UMNO yang dulu anti Zahid sekarang sudah berubah kerana melihatkan potensi UMNO dengan DAP atau PH boleh menang besar? Ini saya tidak tahu. Tetapi pada PRU 16 ini melibatkan berapa kerusi? 222 kerusi. Banyak kawasan, banyak jentera. Okey. So kalau PRK mahkota, mereka tidak perlu bergantung kepada budak-budak yang tidak dikenali begitu banyak, kerana segala fokus PH dengan UMNO adalah di satu kerusi kawasan kecil di Johor, ya. Tetapi PRU 16 mereka perlu bergantung kepada terlalu banyak jentera dan orang-orang yang mereka tidak secara peribadi kenali untuk melakukan kempen. So kalau di peringkat parti, mungkin tiba-tiba ada pemimpin cawangan ke bahagian ke sudah ada perubahan hati melihat, lepas mahkota kita lihat UMNO dengan PH boleh menang besar, ya. Itu peringkat pemimpinnya, saya tidak tahu mereka sudah berubah ke tidak. Tetapi di peringkat akar umbi, di peringkat rakyat ni, penerimaan dia tidak ada. So bila awak melibatkan jentera, adakah PH dan UMNO ada kemampuan untuk memastikan tidak berlaku sabotaj? Itulah kunci yang menentukan adakah PH dengan UMNO boleh ulangi apa yang berlaku di mahkota ataupun ia tidak mungkin tercapai. Kerana di mahkota mereka kurang bergantung kepada orang yang tidak kenali. Semua pemimpin boleh datang dan kontrol kempen dengan sendiri, ia memang efektif. Kalau PRU, benda itu tak boleh dilakukan oleh pemimpin, perlu pergantungan kepada terlalu banyak jentera yang ramainya pemimpin-pemimpin ini tidak kenali. Dan kita tahu di luar sana, contohnya majoriti Melayu Islam, saya yakin bersama Perikatan. So bila kita ambil jentera, adakah UMNO dengan PH boleh pastikan jentera ini tidak sabotaj kerana tidak puas hati? Budak-budak Melayu tidak puas hati UMNO bekerjasama dengan DAP. Kemudian jentera-jentera DAP tidak puas hati dengan UMNO. So boleh jadi di mahkota PH dengan UMNO yakin, wah, kita dah berjaya pecahkan benteng pemisah antara pengundi Cina dengan pengundi tradisi PH dengan pengundi tradisi UMNO. Tetapi bila berlaku PRU, benteng ini sekali lagi naik dan tidak ada sokongan penyokong PH kepada calon UMNO dan penyokong UMNO kepada calon PH, dan PH dengan UMNO kena teruk, Perikatan naik jika PRU diawalkan. Ini kita tidak tahu. Okey. So cabaran terbesar UMNO
dengan PH ialah untuk mengulangi apa yang berlaku di mahkota, iaitu penyokong PH sanggup sokong calon UMNO atau penyokong UMNO sanggup sokong calon PH, ialah jentera pilihan raya di peringkat nasional. Boleh tak mereka kawal jentera itu dan pastikan tidak berlaku sabotaj? Itulah kunci penentu keputusan PRU 16. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.